Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak ajar tentang tajuk perkembangan fetus bagi manusia. Okay. So, dalam tajuk ni, hasil pembelajaran yang kita perlu capai ada beberapa di sini. Okay. Yang pertama, menghuraikan proses persenyawaan dan pembentukan zygote. Yang kedua, membuat urutan dan menerangkan perkembangan awal embrio sehingga penempelan. Okay, melibatkan embrio 2 sel, morula dan blastocista. Yang ketiga, menerangkan peranan hormon gonadotrofin chorion manusia pada peringkat awal kehamilan. Yang keempat, berkomunikasi tentang peranan struktur berikut dalam perkembangan fetus, iaitu plasenta dan tali pusat. Dan yang kelima, mewajarkan keperluan sistem peredaran darah fetus yang terpisah daripada sistem peredaran darah ibu. Okay. So, proses perkembangan fetus bermula dengan proses persenyawaan. Okay, apa dia persenyawaan ni? So, persenyawaan ni merupakan penyatuan nukleus sperma dan nukleus ovum lalu membentuk struktur zygote yang mempunyai ciri yang diploid atau 2N dan berlaku di dalam tube falopio. Okay, dalam banyak-banyak sperma, hanya satu sperma yang berjaya menembusi dinding ovum daripada berjuta sperma yang mengelilingi ovum. Dan sebaik sahaja satu sperma ni berjaya menembusi ovum, perubahan akan berlaku pada membran ovum dan seterusnya menghalang kemasukan sperma yang lain. Okay, gambar rajah ni menunjukkan proses persenyawaan berlaku apabila satu sperma berjaya menembusi ovum. Jadi, sperma ni berjaya menembusi ovum. Okay. Dan apabila dia berjaya menembusi ovum, hanya nukleus sahaja. Hanya nukleus sperma sahaja yang akan masuk ke dalam ovum tersebut. Manakala ekosperma tadi akan tertinggal di luar ovum. Dan sejurus kemudian, membran ovum ni akan berubah untuk menghalang daripada kemasukan sperma yang lain. Jadi sekarang ni terbentuklah struktur yang kita panggil zygote, iaitu ovum sperma, nukleus sperma dan nukleus ovum akan bersatu. Okey, so kita lihat pada struktur sperma. Okey, sperma terdapat dua struktur yang utama, iaitu kita sebut sebagai akrosom. Okey, akrosom iaitu bahagian hadapan ni. Okey, akrosom ialah struktur bahagian hadapan yang membebaskan enzim untuk melarutkan membran sel ovum. Itu fungsi akrosom, iaitu membebaskan enzim untuk melarutkan membran sel ovum bagi membenarkan sperma menembusi ovum. Manakala cytoplasma ovum pula, cytoplasma yang terdapat pada ovum akan membekalkan nutrien semasa persenyawaan dan pembahagian zygote. Jadi, ovum dia ada satu nukleus dan cytoplasma. Okey, ini sperma, tapi yang ini ialah ovum. Okey, so manakala cytoplasma dia ni lah yang akan membekalkan nutrien semasa persenyawaan dan pembahagian zygote berlaku. Okey, dan seterusnya kita akan lihat proses perkembangan zygote tersebut selepas persenyawaan, iaitu dalam peringkat-peringkat yang
tertentulah. Di sini bermula dengan 2 hari selepas persenyawaan. Okey. Zygote akan membahagi secara mitosis menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel dan seterusnya menjadi satu kelompok sel yang dinamakan morula. Okey, so bermula dengan satu sel dekat bahagian zygote. Okey, sel ni mengalami mitosisnya. Proses tu kena ingat melibatkan mitosis bukan meiosis. So, satu sel membahagi jadi 2, 4 dan seterusnya mengganda sampai kepada kelompok sel yang dinamakan morula. Semasa pembahagian sel zygote, embrio yang berkembang di sepanjang tube fallopian. Embrio ni selepas zygote kita sebut sebagai embrio lah. Jadi embrio ni akan berlaku perkembangan di dalam tube fallopian. Jadi ini ialah tube fallopian kita. Okey, persenyawaan akan berlaku dalam tube fallopian dan seterusnya perkembangan dia pun berlaku semasa dia bergerak dalam tube fallopian. So macam mana embrio ni boleh bergerak? Terdapat silia dalam tube fallopian ni dan juga otot licin yang membantu pergerakan embrio. So silia ni akan menolak lah. Silia akan menolak embrio tadi ke bahagian uterus di samping otot licin mengecut dan mengendung untuk menolak embrio tersebut. Okey, selepas 4 hingga 5 hari pula, morula dah sampai ke uterus dan ia berbentuk sfera yang berongga. Okey, yang dikenali sebagai blastocista. Jadi struktur ni kita panggil blastocista. Okey. Okey, struktur ni kita panggil blastocista di mana terdapat sekumpulan sel tapi kali ni dekat bahagian dalam blastocista ni berongga. Ni ialah rongga. Okey, terdapat sekumpulan sel yang padat dekat bahagian ni. Okey. Dan seterusnya, blastocista ni akan tiba di uterus dan mula menembusi masuk ke dalam endometrium. So, ini ialah dinding endometrium. Okey, bahagian ni ialah dinding endometrium. Jadi, blastocista tu akan menempel. Ini kita panggil penempelan. Okey, penempelan. Bahagian yang akan menempel ialah bahagian yang ada sekumpulan sel tadi. Okey, so proses ni dinamakan penempelan ke atas dinding endometrium. Okey, so ni ialah dinding endometrium. Pada peringkat ini, blastocista membentuk unjuran-unjuran seperti jari iaitu villus trophoblast pada satu permukaannya. Okey, mana satu villus trophoblast? Okey. Struktur ni kita panggil villus trophoblast yang bila dia dah melekat pada dinding endometrium, okey, sel-sel embrio tadi akan membentuk struktur ni. Okey, yang kuning tu lah iaitu villus trophoblast. Okey, dan villus ni akan bertanggam ke dalam endometrium. Maksudnya melekatlah ke dalam endometrium ni dan membentuk satu hubungan yang rapat antara tisu embrio dan juga endometrium. Okey. So, ini ialah dinding endometrium. Ini ialah villus trophoblast. Jadi, dia melekat kepada dinding endometrium.
Dan seterusnya selepas 2 minggu hingga 8 minggu. Okey, kita boleh lihat dekat sini perubahan yang berlaku. Apabila blastocista dah melekat. Ni villus trophoblast dia. Dia melekat dekat bahagian yang terdapat sekumpulan sel tadi. Ni kan sekumpulan sel. So membentuk villus trophoblast. Okey, lama-lama dia membesar. Okey, blastocista ni akan berkembang menjadi embrio yang menyerap khasiat terus daripada tisu endometrium. Okey. So itu ambil masa 2 hingga 8 minggu dan 9 minggu sehingga kelahiran. Embrio sekarang dikenali sebagai fetus. Okey, fetus. Dan mendapat nutrien melalui plasenta. Iaitu plasenta ni terbentuk daripada bahagian yang endometrium yang melekat tadi ataupun daripada villus trophoblast tadi. Okey, so gambar ni pun sama menunjukkan perkembangan embrio bermula daripada persenyawaan dekat sini. Okay, persenyawaan 2 sel 4, 8 sehinggalah jadi morula, kemudian jadi blastocista. Okay, blastocista maksudnya dia dah sampai dekat uterus. Okay. So, dalam perkembangan fetus sebenarnya ia melibatkan satu jenis hormon, okay, iaitu hormon gonadotropin chorion manusia ataupun HCG. Dan hormon ni dirembeskan oleh struktur plasenta. So, membran yang melindungi embrio bersama-sama tisu endometrium membentuk plasenta yang merembeskan hormon HCG. Plasenta ni ialah bahagian yang bertanggam tadi dan kita kenali dia juga sebagai uri. Uri yang melekat pada dinding endometrium. Jadi fungsi hormon ini adalah untuk memastikan korpus luteum terus berfungsi, menghasilkan estrogen dan progesteron di peringkat awal kehamilan. Maksudnya, plasenta akan merembeskan HCG untuk memastikan korpus luteum, iaitu struktur yang kita sebut sarung kepada usid sekunder. Apabila usid sekunder telah dibebaskan ke dalam tube fallopian, dalam ovary ni dia ada struktur yang kita sebut sebagai usid sekunder. Sebab dia dah sebelum tu follicle graft dah melepaskan usid sekunder ke dalam tube fallopian, masuk ke dalam tube fallopian dan berlaku persenyawaan. Jadi sarung ni akan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ni dia akan kekal sehingga 3 atau 4 bulan di dalam ovary tu. Okey. Jadi bila persenyawaan berlaku di dalam tube fallopian dan berlaku penempelan, so plasenta yang terbentuk dekat dalam uterus tadi akan merembeskan HCG ke dalam darah dan HCG ni akan memastikan korpus luteum ni merembeskan progesteron dan estrogen. Untuk peringkat awal kehamilan sahaja.
selama 3 hingga 4 bulan. Dan kepekatan hormon HCG ni dia akan meningkat setiap hari. Okey, mungkin pada awal kehamilan tu kepekatan dia rendah, sehari 2 tu rendah, tapi dalam sehari seminggu macam tu dia akan bertambah, bertambah sekali ganda di sepanjang 4 minggu pertama. Pada masa itulah hormon estrogen, hormon progesteron ni dirembeskan oleh corpus luteum. Dan apabila kehamilan mencecah usia 10 minggu, rembesan HCG ni akan berkurangan. Lalu corpus luteum ni pun akan merosot, maksudnya menghilang. Okey, tugas merembeskan progesteron dan estrogen yang baru akan diambil alih oleh plasenta, iaitu struktur dekat uterus tu. Okey, plasenta pula yang akan rembeskan progesteron dan estrogen untuk kekalkan penebalan dinding endometrium. Okey, peranan plasenta dalam perkembangan fetus. Okey, plasenta tadi cikgu dah sebut, dia sebenarnya adalah uri. Okey, yang kita sebut uri. Jadi, plasenta ni, ini kita sebut plasenta, ni ialah plasenta dan ini ialah tali pusat. Okey. Jadi plasenta terbentuk daripada tisu endometrium ibu dan juga tisu embrio. Ia mula terbentuk apabila embrio menempel sepenuhnya pada endometrium. Okey, di plasenta ni berlaku pertukaran bahan-bahan melalui proses resapan. Okey, jadi kita tahu fetus ni dia memerlukan nutrien daripada ibunya. Jadi memerlukan oksigen sebab fetus pada waktu ni dia tidak menggunakan paru-paru dia untuk bernafas lagi, untuk berespirasi. Jadi melalui plasenta lah oksigen dan nutrien dibekalkan, iaitu salur darah yang terdapat dalam plasenta tu. Jadi plasenta ni disambungkan kepada fetus oleh tali pusat yang mengandungi salur darah, iaitu vena tali pusat dan arteri tali pusat. Okey, so untuk vena tali pusat, dia membawa darah yang beroksigen dari plasenta kepada fetus. Okey, jadi dekat sini kita nampak ada fungsi vena ni terbalik daripada apa yang kita biasa dengar lah. Vena membawa darah beroksigen pula. Manakala arteri tali pusat dia membawa darah terdioksigen dari fetus kepada plasenta. Okey, jadi dalam tali pusat terdapat 2 salur darah, iaitu vena tali pusat dan arteri tali pusat. Okey. So yang berwarna merah ni ialah vena tali pusat. Daripada struktur plasenta ni oksigen dibekalkan oleh ibu dan meresap ke dalam daripada ibu, salur darah ibu membekalkan oksigen. Membekalkan oksigen dan masuk ke dalam vena tali pusat yang merah ni. Masuk. Oksigen, nutrien, hormon. Maksudnya yang diperlukan oleh fetus. Manakala daripada fetus nanti dia akan bebaskan karbon dioksida dan bahan buangan yang lain, dia akan keluar melalui arteri. Masuk ke dalam sistem peredaran darah ibu. Jadi sebenarnya untuk salur darah ibu dengan fetus ni, dia tak ada percampuran salur darah. Darah ibu dengan darah fetus ni tidak bercampur. Kerana mereka mempunyai salur darah yang berbeza. Tapi bagaimana bahan tu dibekalkan?
Oksigen tu cuma meresap daripada darah ibu masuk ke dalam salur darah fetus. Bukannya darah ibu boleh mengalir ke dalam darah fetus. Tidak, ya. Okey, dan satu lagi kita kat sini cikgu nak highlight sikit tentang bendali amnion. Okey, bendali amnion ataupun air ketuban. Okey, dan fetus ni dia duduk dalam perut, dalam uterus tu. Okey, dalam cecair yang kita sebut sebagai bendali amnion. Jadi bendali amnion ni ada fungsi dia, iaitu menyerap hentakan dan melindungi fetus daripada kecederaan. Okey. So di sini ditunjukkan arteri tali pusat dan vena tali pusat. Jadi bila kita tengok vena tali pusat, maksudnya darah. Yang ni darah masuk lah. Okey, membekalkan oksigen. Lepas tu, bila dah bekalkan oksigen, dia keluar pula. Okey, bawa karbon dioksida melalui arteri tali pusat. Okey, soalan uji minda 15. Nyatakan bahan lain selain oksigen dan karbon dioksida yang diangkut oleh vena tali pusat. Maksudnya vena tali pusat ni selain daripada angkut oksigen, dia angkut air, glukosa, asid amino, garam mineral, vitamin dan hormon. Jadi kita sebut sebagai nutrien lah. Manakala arteri tali pusat mengangkut bahan buangan bernitrogen, contohnya ialah urea yang dihasilkan oleh fetus. Okey. Uji minda 16. Nyatakan fungsi plasenta kepada perkembangan fetus sehingga proses kelahiran berlaku. Okey, so fungsi plasenta sepanjang kehamilan tersebut ialah tempat pertukaran nutrien, gas respirasi dan bahan kumuh antara fetus dengan ibu, iaitu melalui proses resapan. Okey, yang kedua, plasenta ni bertindak sebagai kelenjar endokrin yang merembeskan estrogen dan progesteron. Jadi, progesteron ni dia akan kekalkan ketebalan dinding endometrium sehinggalah 9 bulan kehamilan tu. Sepanjang kehamilan, dinding endometrium tu perlu kekal dan kaya dengan salur darah. Diperkayakan dengan salur darah sebab nak bekalkan nutrien kepada fetus. Jadi, selepas 3-4 bulan mengandung, sebab kelenjar endokrin selepas 3 atau 4 bulan mengandung, iaitu dia mengambil alih peranan corpus luteum yang telah merosot. Okey, corpus luteum dah merosot, jadi plasenta ambil alih untuk hasilkan progesteron. Yang ketiga, membezakan tekanan darah fetus dan juga tekanan darah ibu. Okey, jadi of course lah fetus tu kecil, tekanan darah dia mesti lebih rendah daripada ibu. Jadi salur darah antara fetus dengan ibu tu berbeza. Menghalang pencampuran darah fetus dengan darah ibu, dan walau bagaimanapun plasenta ni dia tidak dapat menghalang resapan bahan-bahan yang bahaya macam dadah, alkohol, asap rokok, kafein, nikotin. Okay, even virus HIV, rubella pun boleh memasuki merentasi plasenta tu dan memberi kesan yang tak elok lah kepada perkembangan fetus. Okey. Dan soalan tambahan dekat sini, membran villus adalah membran yang memisahkan sistem peredaran darah fetus dari sistem peredaran darah ibu. Terangkan mengapa fetus mempunyai sistem peredaran darah yang berasingan dari ibunya. Okey, kenapa sistem peredaran darah ibu dan anak ni berasingan? Sebab untuk melindungi fetus daripada tekanan darah ibu yang tinggi yang boleh memusnahkan capillary fetus. Okey, sebab ibu ni dewasa, dia tekanan darah dia lebih tinggi. Jadi kalau darah
sistem peredaran darah tu tidak berasingan. Tekanan tu boleh memusnahkan kapilari fetus yang kecil tadi. Yang kedua, menghalang bahan toksik tertentu daripada darah ibu memasuki darah fetus. Yang ketiga, menghalang patogen daripada ibu memasuki fetus. Dan yang keempat, menghalang penggumpalan darah fetus jika kumpulan darah ibu berlainan dengan kumpulan darah fetus. Jadi memang ada kemungkinan kumpulan darah ibu dan anak ni berbeza. Okey, kita tengok bahagian yang seterusnya iaitu pembentukan kembar. Okey, kembar. Jadi dalam bahagian ni dia punya standard pembelajaran ialah memerihalkan proses pembentukan kembar seiras dan kembar tak seiras. Membanding dan membezakan antara kembar seiras dengan kembar tak seiras. Dan yang ketiga, menghubungkan pembahagian sel dengan pembentukan kembar siam. Okey. Jadi pernah tengok anak kembar kan? Pembentukan anak kembar ni. Jadi apa yang dimaksudkan dengan anak kembar? Anak kembar ni ialah dua orang bayi yang dilahirkan. Kadang-kadang ada lebih dua juga. So paling kurang dua lah. Dua orang bayi yang dilahirkan pada satu kehamilan. Okay, so definisi ni kena ingat. Okay, jadi terdapat dua jenis kembar iaitu kembar seiras dan kembar tidak seiras. Okay, untuk pembentukan anak kembar yang seiras, macam mana boleh jadi seiras? Okay, ini bermula dengan persenyawaan yang berlaku antara satu ovum dengan satu sperma sahaja. Okey, jadi persenyawaan tu berlaku secara biasalah, satu ovum dan satu sperma. Tapi dalam proses perkembangan embrio tu, morula yang terbentuk akan morula tadi akan berkembang membentuk dua fetus yang serupa di dalam uterus ibu. Dia membahagi. Morula tu terpisah dan menempel pada dinding endometrium kat sini. Okey, jadi satu morula ni tadi dah terpisah, tapi dia datang daripada satu plasenta. Ni satu plasenta. Okey, tapi bila dia dah terpisah, oleh kerana dia datang daripada satu ovum dan satu sperma, maka dia akan jadi seiras lah sebab genetik dia sama. Okey, untuk pembentukan anak kembar yang tidak seiras, ianya berlaku apabila persenyawaan persenyawaan antara dua ovum oleh dua sperma. Dua ovum dibebaskan. Okey, boleh jadi daripada ovary sebelah kiri, satu lagi sebelah kanan ke kan. Jadi sperma tadi boleh mensenyawakan dua ovum ni tadi. Jadi kalau kita tengok kat sini, ovum ni gamet. Jadi gamet pun dia berbeza. Sperma pun bawa genetik yang berbeza. Jadi persenyawaan kedua-dua ovum dan sperma tu berkembang membentuk morula yang berbeza. Dua morula berkembang secara berasingan dan menempel pada dua tempat membentuk dua plasenta yang berasingan. Dan kali ni tali pusat fetus ni juga adalah berasingan. Plasenta dia memang, tali pusat memang berasingan. Plasenta dia yang berasingan. Okey. Jadi untuk perbandingan antara dua jenis kembar ni, perbandingan yang pertama kita tengok persamaan lah. Untuk persamaan, kedua-dua embrio terbentuk hasil dari persenyawaan. Okey. Persenyawaan antara sperma dan juga ovum lah. Kedua-duanya melibatkan proses mitosis dalam perkembangan embrio. Kedua-duanya berkembang dalam uterus.
kedua-dua darahnya terpisah daripada ibu dan kedua-dua fetus memerlukan plasenta untuk perkembangan. Okey, dari segi perbezaan pula, untuk kembar yang seiras, persenyawaan dia berlaku antara satu ovum dengan satu sperma. Manakala kembar tidak seiras, dua ovum disenyawakan oleh dua sperma yang berasingan untuk membentuk dua zygot. Okey, yang seterusnya, kembar seiras, embryonya membahagi menjadi dua. Tapi kembar tidak seiras ni tak ada pembahagian embryo. Yang di peringkat morula tu, dia sebenarnya tak membahagi, tapi dia datang dari dua ovum dan sperma. Okey, kandungan genetik bagi kembar seiras, dia mempunyai genetik yang sama. Manakala kembar tidak seiras, kedua-dua kembarnya tidak mempunyai kandungan genetik yang sama. Dan bilangan plasenta untuk kembar seiras, dia ada satu plasenta tapi tali pusat berasingan. Okey, yang tidak seiras ni, dia mesti ada dua plasenta, mempunyai plasenta dan tali pusat masing-masing. So, dua plasenta, dua tali pusat. Okey, yang seterusnya jantina. Okey, kalau kembar seiras, dia sebab dia seiras, jantina mesti sama. Jantina mesti sama, tak boleh berbeza. Kalau kita tengok orang tu, dia kembar tapi seorang lelaki, seorang perempuan tu, confirm dia kembar tidak seiras. Okey, tapi kalau kembar tak seiras ni, boleh juga ada jantina yang sama ataupun yang berbeza. Okey, dari segi ciri-ciri fizikal untuk kembar seiras, seiras maksudnya samalah fizikal dia. Okey, manakala tak seiras, tidak berkongsi ciri fizikal yang sama. Okey, kerana gamet dia tu pun memang berbeza. Okey, kita tengok kat sini ni kembar seiras. Kan? Sama ciri-ciri fizikal dia lah. Okey. Yang ini pula kembar tidak seiras. Okey. Okey, macam mana pula dengan kembar siam? Okey, kembar siam ialah kembar tu mesti seiras. Dia datang daripada satu persenyawaan, satu ovum dengan satu sperma juga. Tapi semasa perkembangan embrio tu, morula dia tidak berpisah sepenuhnya, masih melekat. Jadi, dia berkembang membentuk fetus, tapi ada bahagian yang melekat. Okey, semasa pembahagian embrio. Jadi, mereka ni melekat pada bahagian tertentu. Contohnya kepala, dada, abdomen, perut dia lah. Ataupun dekat bahagian punggung. Dan mereka mungkin juga berfungsi organ dalaman. Kalau melekat kat bahagian badan macam tu, mesti ada organ dalaman yang dikongsi. Contohnya jantung ke, hati, otak dan organ pembiakan. Dan mereka mungkin boleh dipisahkan secara pembedahan jika lekatannya tak rumit dan tidak berkongsi organ dalaman. Ini contoh kembar siam. Tapi bukan dekat Malaysia lah. Okey. So, sekian saja. Itu saja untuk tajuk ni. Jadi, mohon lengkapkan modul dan juga jawab semua soalan tugasan dalam buku yang buku sekolah. Okey. So, sekian saja dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.